Rekonstruksi pembunuhan sadis yang menimpa Eno Fariah, seorang buruh yang ditemukan tewas di kamar mesnya, sempat diwarnai kericuhan. Warga sekitar dan keluarga korban yang geram oleh ketiga pelaku sempat mengejar tersangka. Beruntung polisi yang mengawal ketiga pelaku langsung membawa pelaku ke dalam mobil untuk menghindari warga yang ingin menghakimi pelaku. Tidak hanya itu, kedatangan para pelaku pun disambut dengan sorak-sorai dari warga dan spanduk yang terbentang di lokasi yang menuntut agar pelaku dihukum mati. Perbuatannya biadab banget. Fail Jenayah Nusantara, kes pembunuhan Eno Fariah. Kes ini merupakan antara kes pembunuhan dan kes rogol paling kejam di Indonesia pada era milenium ini. Mangsa yang bernama Eno Fariah telah dirogol dan dibunuh oleh 3 syaitan bertopengkan manusia. Kes ini berlaku pada tahun 2016. Eno Fariah adalah seorang gadis muda cantik berusia 19 tahun yang berasal dari Kampung Bangkir, Kabupaten Serang, Banten. Dia yang juga merupakan anak keempat daripada 7 orang adik-beradik adalah seorang pekerja kilang plastik yang terletak di PT Polita Global Mandiri, Kabupaten Tanggerang. Eno dikatakan sebagai seorang anak yang baik dan juga begitu disenangi oleh orang-orang di sekelilingnya. Seperkara lagi perlu diketahui, dia tinggal dalam sebuah asrama yang berdekatan dengan kilang tempatnya bekerja. Eno hanya akan pulang ke rumah keluarganya sekali dalam seminggu. Kisah sadis ini bermula pada lewat malam 12 Mei 2016 di mana seorang remaja lelaki berusia 16 tahun bernama Rahmat Alim telah pergi bertemu dengan Eno. Mereka berdua yang baru sahaja sebulan berkenalan sering berhubung melalui teks mesej. Difahamkan itu adalah bakal pertemuan terakhir antara Eno dan Rahmat kerana Eno bakal dijodohkan oleh orang tuanya bersama dengan orang lain. Pada mulanya, Eno dikatakan enggan untuk bertemu dengan Rahmat. Walau bagaimanapun, dia tewas jua akibat termakan dengan pujukan Rahmat. Setibanya di lokasi, Rahmat terus memasuki bilik Eno selepas diberikan isyarat oleh Eno sendiri. Rahmat dan Eno seterusnya berborak mesra selama 30 minit sebelum kedua-dua mereka mula berciuman. Rahmat yang terus gagal untuk mengawal nafsu kemudian mengajak Eno untuk melakukan hubungan seks. Eno bagaimanapun enggan untuk berbuat sedemikian kerana bimbang akan hamil. Disebabkan benar-benar berasa kecewa dengan perkara itu, Rahmat pun terus keluar dari rumah Eno. Semasa Rahmat berada di luar perkarangan asrama tersebut, dia sempat untuk menghisap rokok sebelum ditegur oleh seorang lelaki rakan sekerja Eno yang berusia 24 tahun iaitu Rahmat Arifin. Tidak lama selepas itu, seorang lelaki bernama Imam Hapriyandi juga berusia 24 tahun yang kebetulan melalui kawasan situ telah menyapa pula Rahmat dan Arifin yang sedang rancak berborak. 3 lelaki terbabit sebenarnya didapati mempunyai persamaan, iaitu menaruh perasaan terhadap Eno. Namun harus diingatkan bahawa Rahmat, Arifin dan Imam adalah saling tidak mengenali. Cuma apa yang benar-benar mengejutkan adalah bagaimana mereka bertiga boleh bersepakat untuk merogol Eno. Rahmat, Arifin serta Imam tekad berbuat sedemikian kerana berasa terhina dengan cinta mereka yang telah ditolak oleh Eno. Jadi, mereka bertiga kemudian pun menuju ke bilik Eno. Eno yang sedang tidur terus dirogol secara bergile-gile dengan Imam menekuk mukanya menggunakan bantal. Sementara itu, Rahmat gagal menemui sebarang pisau di rumah Eno seperti yang dikehendaki Imam. Apa yang ditemui Rahmat hanyalah sebatang cangkul sebelum ia digunakan untuk muka Eno dengan begitu kuat. Lagi kejam apabila batang cangkul sepanjang 60 cm tersebut ditusuk masuk ke dalam lubang kemaluan Eno. Tusukan yang dibuat oleh Rahmat itu menembusi rongga dada Eno lalu mengoyak hati, paru-paru selain mematahkan tulang lehernya. Pada masa sama, Imam menikam muka Eno yang sudah lagi tidak bernyawa ketika itu dengan garfu. Selesai melakukan pembunuhan dahsyat tersebut,
Ketiga-tiga pelaku sempat untuk membersihkan diri sebelum beredar dari tempat kejadian. Tidak lama selepas kejadian, mayat Ino telah ditemui oleh rakan sekerjanya dalam keadaan yang sangat mengerikan. Berdasarkan bukti yang sedia ada, pihak polis tidak mengambil masa yang lama untuk melakukan penangkapan terhadap Rahmat, Arifin dan Imam. Mereka bertiga juga telah disuruh oleh pihak polis untuk melakukan semula adegan insiden di tempat kejadian. Berhubung dengan keputusan perbicaraan kes, ada keadilan untuk keluarga Ino. Rahmat yang dibicarakan pada bulan Jun 2016 diberikan hukuman penjara selama 10 tahun atas statusnya sebagai pesalah bawah umur. Arifin dan Imam menerima nasib yang berbeza apabila mereka berdua diperintahkan untuk menjalani hukuman mati pada tahun 2017. Semoga roh Ino Fariha ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah.